warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insya-Allah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yabitu ala dhikrin tahiran fayata'aru min al-laili fayas'alullaha khairan min ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalangan orang Islam yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berzikir dan ada wuduk, kemudian dia tersedar pada bila-bila masa daripada malam itu, lalu dia meminta daripada Allah apa-apa kebaikan dunia dan akhirat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakannya kebaikan itu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kalangan orang Islam yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berzikir dan ada wuduk, kemudian dia tersedar pada bila-bila masa daripada malam itu, lalu dia meminta kepada Allah, meminta daripada Allah Subhanahu wa taala apa-apa kebaikan dunia ataupun akhirat, maka pasti Allah akan mengurniakan kebaikan itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqidh illa qala al-malak Allahumma ighfir li'ibadika fulanin fa innahu bata tahiran. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berwuduk, maka satu orang malaikat akan bermalam bersamanya dalam selimutnya. Apabila dia sedar daripada tidurnya, maka malaikat itu akan berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana dia telah tidur dalam keadaan berwuduk. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidur pada waktu malam dalam keadaan berwuduk, maka satu malaikat akan bermalam bersamanya dalam selimutnya. Apabila dia sedar daripada tidurnya, maka malaikat itu akan berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana dia telah tidur dalam keadaan berwuduk. An Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aqraba ma yakunu rabbu minal abdi jawful lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Sayyidina Amr bin Abasah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat hampir dengan hamba-Nya pada bahagian akhir daripada malam. Sekiranya kamu mampu, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah pada waktu itu. Sayyidina Amr bin Abasah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat hampir dengan hamba-Nya pada bahagian akhir daripada malam. Sekiranya kamu mampu, maka hendaklah kamu berzikir pada Allah pada waktu itu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbih aw an shay'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajr wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'a min al-lail. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tertidur pada waktu malam dan tidak terjaga untuk menghabiskan amalan malam atau sebahagian daripadanya, lalu dia menyempurnakan amalan itu pada keesokan hari antara solat subuh dan zuhur, maka dia dikira menyempurnakan amalan itu pada waktu malam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tertidur pada waktu malam dan tidak terjaga untuk menghabiskan amalan malam atau sebahagian daripadanya, lalu dia menyempurnakan amalan itu pada keesokan hari
antara waktu subuh dan zuhur, maka dia dikira menyempurnakan amalan itu pada waktu malam. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marratin kutiba lahu bihinna 10 hasanatin wa muhiya bihinna anhu 10 sayyi'atin wa rufi'a lahu bihinna 10 darajatin wa kunna lahu adla qati arba'i riqabin wa kunna lahu harasan minasyaitan hatta yumsiya wa man qalahun idza shalla al-maghriba dubura salatihi famithlu dhalik hatta yusbiha. Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pada waktu pagi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, niscaya ditulis untuknya 10 pahala, dihapus 10 dosa dan akan ditinggikan untuknya 10 darjat. Ganjaran untuknya adalah seperti memerdekakan 4 orang hamba, dan dia dipelihara daripada syaitan hinggalah ke petang. Sesiapa yang melakukan amalan ini selepas solat maghrib juga mendapat kelebihan yang sama sehingga ke pagi. Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca pada waktu pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, niscaya ditulis untuknya 10 pahala, dihapuskan 10 dosa dan ditinggikan untuknya 10 darjat. Ganjaran untuknya adalah seperti memerdekakan 4 orang hamba, dan dia dipelihara daripada syaitan hinggalah ke petang. Siapa yang melakukan amalan ini selepas solat maghrib juga mendapat kelebihan yang sama sehingga ke pagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi 100 marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bih illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih setiap pagi dan petang sebanyak 100 kali, maka tidak akan ada orang yang membawa amalan yang lebih afdal daripadanya pada hari kiamat, kecuali orang yang mengucapkan kalimah itu sama banyak ataupun lebih daripadanya. Dalam riwayat yang lain, kelebihan ini juga untuk ucapan subhanallahil azim wa bihamdih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih setiap pagi dan petang sebanyak 100 kali, maka tidak akan ada orang yang membawa amalan yang lebih afdal daripadanya pada hari kiamat, kecuali orang yang mengucapkan kalimah itu sama banyak ataupun lebih banyak daripadanya. Dalam satu riwayat yang lain, kelebihan ini juga untuk ucapan subhanallahil azim wa bihamdih. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai zikir, kelebihan zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dapat kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah.